Nyanyi sikit ke? Oh nyanyi, nyanyi lagu apa? Sampai sana salam Oh. cintaku padanya. Itu dia. Waalaikum, selamat datang ke episod seterusnya dalam One Day Berkenalan. Okey, tadi kita dah sebelum kita dah cakap macam mana masyarakat India datang ke Malaysia. Kita dah kenal elit-elit dalam masyarakat India ni. Jadi kita masih lagi bersama dengan Dr. Hafizi daripada Akademi Sejarah Dr. Hafizi dan juga Nasional Kemahiran Aktivis daripada Tamiza Media Portal. Kita nak cakap pula tentang tokoh-tokoh dari etnik Tamil di Malaysia. Sebenarnya tadi episod sebelumnya kita dah cakap juga sikit-sikit kan. Jadi kita nak dia speak up from there dan terus Krishna go ahead. Okay, terima kasih Kawina. Jadi sebelum ni saya kongsikan pasal Tamu Sami. Lepas tu kita boleh katakan Profesor Tun VT Samandan. Sebab saya katakan beliau watak penting ialah sebab beliau pun salah satu tokoh yang pergi dalam rombongan untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Tun Tan Cheng Lock, Tunku Abdul Rahman dengan Tun Samandan. Jadi selain daripada sumbangan beliau ke arah rundingan kemerdekaan, satu lagi sumbangan yang saya boleh nampak besar kepada negara ialah dalam bab perpaduan. Kalau saya boleh katakan sampai sekarang kita belum lagi lihat seorang yang berkaliber atau wawasan tinggi, terutama nak satu padukan rakyat, lagi satu nak memperkasakan bahasa Melayu. Sebab beliau dalam, kalau kita tengok dalam buku biografi beliau pernah katakan yang kaum Cina dan India seharusnya bersyukur sebab kalau kita balik masa tu, kalau kita tengok ada banyak masalah kat sana. Jadi kita dah dapat jadi warga negara, kita dah dapat kecapi merdeka. Jadi kita harus asimilasi dan sama-sama bergerak dengan Melayu dalam mempertahankan bahasa Melayu, identiti negara kita. Jadi pandangan tu sebelum politik-politik muda bercakap atau politik-politik India sekarang, beliau dah cakap dah 1960. Jadi kita boleh lihat daripada sana semangat atau jiwa kenegaraan beliau Tun VT Samandan. Jadi kalau tengok usaha yang beliau lakukan selepas kecapi kemerdekaan ialah beliau dilantik sebagai Menteri Sumber Manusia. Dalam sumber manusia saya boleh katakan ada banyak perubahan polisi beliau lakukan. Lepas tu Menteri Infrastruktur Pos, ada beberapa perkara yang beliau perkenalkan sistem. Selepas tu dilantik sebagai Menteri Perpaduan. Bila dilantik sebagai Menteri Perpaduan, memang dah ada satu jurang gap yang besar antara masyarakat Melayu, India dan China sebab masih baru lagi daripada era penjajahan British. Jadi dari situ beliau nampak okey ada jurang, jadi beliau merangka polisi-polisi. Dan boleh dikatakan beliau telah membawa satu perubahan yang positif dalam membawa perpaduan ke negara kita ni. Beliau tekankan pentingnya perpaduan dalam golongan profesionalisme masa tu. Boleh dikatakan banyak program juga beliau lakukan. Jadi apa yang boleh kita simpulkan ialah untuk komuniti India pun Tun Samandan ada lakukan banyak perkara dan untuk negara pun beliau bersumbang juga, memberikan banyak sumbangan. Kalau untuk saya watak yang paling penting atau yang paling berjasa Tun VT Samandan. Doktor nak tambah apa ke? Saya perlu membaca lebih lagi lah tentang sumbangan orang India. Dan bila mendengar daripada Saudara Krishna tadi, saya rasa hormat saya pada VT Samandan tu semakin tinggi lah. Sebab setakat yang saya tahu sebelum ni, beliau memang bersama-sama dalam rombongan untuk mendapatkan kemerdekaan dalam pelayaran daripada Singapura ke Karachi dan seterusnya. Tapi saya kagum dengan sumbangan beliau yang disebutkan oleh saudara sebentar tadi, terutama untuk membantu komuniti ataupun masyarakat India keluar daripada tabiat mengambil minuman keras tu ni, yang sudah satu ketika dulu memang menjadi sinonim, tapi sekarang ni kita lihat mungkin semakin menghilanglah budaya tersebut. Begitu juga perjuangan beliau untuk memartabatkan bahasa Melayu. Ini seharusnya disebarluaskan. Dan saya rasa ketika kita menyambut ulang tahun kemerdekaan ataupun Hari Malaysia pada tahun-tahun seterusnya, jasa-jasa seperti ini mesti kita angkat supaya generasi hari ini yang mungkin tidak peka ataupun tidak sedar tentang perkara ini akan menginsafi begitu besarnya ataupun banyaknya sumbangan oleh tokoh-tokoh daripada komuniti India. Saya cuma nak bagi tahu dekat sini sebagai rakyat biasa ni, saya melihat sukan sebagai satu aktiviti ataupun satu medan yang boleh menyebabkan kita rakyat Malaysia ni melupakan sempadan-sempadan yang ada di antara kita, sama ada sempadan agama, apatah lagi sempadan
kaum. Bila melihat kepada pencapaian ahli sukan ni, kita akan tergambar dalam fikiran kita beberapa tokoh yang penting dalam sejarah, contohnya Panch Gunalan, yang merupakan seorang keturunan India yang telah berjaya mengharumkan nama negara, yang pernah menjuarai Piala Thomas tahun 70-an. Begitu juga pemain bola sepak. Pasukan bola sepak kita dulu memang merupakan sebuah pasukan berbilang kaum, ya, tapi satu ketika dulu prestasi pasukan bola sepak kita yang terbaik adalah pada tahun 1972 apabila kita layak masuk ke Sukan Olimpik di Munich, ya, 1972. Dan antara pencapaian kita terbaik adalah kita hanya kalah kepada Jerman Barat. Dan di sana dalam kesebelasan pemain bola sepak tu kita ada Santosh Singh, kita ada, saya lupa lah. Tapi selepas itu antara bintang bola sepak kita yang sangat terkenal adalah Arumugam, yang orang sebut sebagai Spiderman. Beliau adalah merupakan seorang goli ataupun penjaga gol yang sangat terkenal. Jadi bila orang sebut saja Arumugam, saya ingatlah dia boleh menjadi pendamai lah. Kalau ada isu antara orang Melayu dengan Cina ke dengan India, saya rasa ahli sukan ni boleh jadi pendamai. Kita kena ketengahkan ahli sukan kita yang berwibawa untuk bercakap kepada mereka dalam bahasa yang mudah, sebagaimana kita semua bersorak ketika mereka berada di medan sukan dan menyokong mereka dan bersama-sama julang mereka kalau mereka menjadi juara ataupun menang satu perlawanan. Begitulah sepatutnya ianya menyatukan kita. Apa juga isu-isu yang berlaku disebabkan oleh salah faham dan sebagainya, sepatutnya kita kena ingat dalam bentuk dan bahasa yang paling mudah, iaitu apabila kita menyaksikan rakyat Malaysia berada di perlawanan-perlawanan sukan. Satu nama yang kami tak akan lupa adalah V. Subramaniam, itu seorang juara sukan jalan kaki. Semua orang waktu tu masa di sekolah, kalau kita ada acara jalan kaki, kita akan cuba meniru cara jalan kaki V. Subramaniam. Juara ataupun ahli sukan ni memang menjadi ikon, dan kita tak pernah menjadikan agama ataupun bangsa sebagai alasan. Alley Cats adalah satu band yang menyanyikan lagu-lagu Melayu. Cina ada, Melayu ada, dan lagu-lagu dia memang yang evergreen lah. Sampai sekarang kalau didedahkan dan ada mesejnya dengan sebutan yang fasih, dan of course boleh nyanyi sikit. Oh nyanyi, nyanyi lagu apa? Sampai sana salam cintaku padanya. Itu dia. Itu memang lagu hit. Memang lagu hit. Memang banyak lagu dia, lagu-lagu hit. Krishna pun tahu maksudnya lama lah. Saya rasalah memang ada banyak platform untuk menyatukan. Tidak ada sebab kenapa kita mesti mencurigai satu sama lain. Sebab bila kita berada di atas platform negara, kita adalah rakyat Malaysia dan kita berjuang untuk negara ini, ya? Dan kita tidak pernah fikir bahawa aku mewakili orang India atau aku mewakili orang Melayu ataupun aku orang Islam ataupun aku agama Kristian. Itu semua tidak relevan lagi apabila kita berjuang di atas landasan ataupun pentas negara. Ya. Setuju? Setuju? Tambah lagi tak? Ya, hanya politik yang bezakan kita, Profesor. Rakyat sebenarnya memang sehati sejiwa pun. Jadi sebab tu kalau bila kita ada isu-isu seperti ni, jangan ikut cakap ahli politik. Jacqueline Victor mengingatkan kita kepada lagu Tema Bersamamu. Lagu ni memang menyayat hati kalau kita hayati dengan penuh dengan penuh penghayatan. Pertamanya sebab apa? Sebab sebutan bahasa Melayu dia sangat fasih dengan tarikan nafas dia yang panjang. Kalau orang tak tahu ataupun tak kenal Jacqueline Victor, mungkin mereka akan mengatakan ini orang Melayu. Kita kena hargailah sumbangan yang cukup besar kepada, bukan saja kepada seni suara, bukan saja kepada entertainment, hiburan, tetapi juga dalam konteks kebudayaan dan juga perpaduan yang lebih luas. Satu lagi Wina, kita tak boleh lupa lah sumbangan setiap kaum dalam mempertahankan kedaulatan negara kita. Aspek security ataupun keselamatan negara. Saya nak beritahu dekat sini, kita menghadapi darurat dua kali. Yang pertama 1948 sampai 1960. The second darurat tu 68 sampai 89. Okey. Nah, bila kita bercakap tentang sumbangan pasukan keselamatan yang berada di barisan depan ni, bukan saja Regimen Askar Melayu, tetapi kita ada Ranger, kita ada VAT, Very Able Troopers, kita ada PPH 69, pasukan Polis Hutan,
kita ada Police Constabulary, kita ada Jungle Squad, and semua pasukan-pasukan unit ini, pasukan keselamatan ini adalah berbilang kaum. Jangan lupa serangan hendap yang berlaku dekat Grove, yang berlaku dekat Sungai Semur, beberapa tempat yang lain, Bukit Kepul, itu semua melibatkan pasukan yang pelbagai kaum. Unit-unit yang lain, contohnya macam Ranger, bermula dengan Sarawak Ranger, kemudian pasukan Ranger, itu adalah berbilang kaum. Dan kita tidak ada masalah untuk rekrut, mengkadirkan rakyat Malaysia, sama ada Melayu, Cina atau India. Semua orang ambil bahagian, semua orang memohon untuk menyertai pasukan keselamatan, dan mereka telah berjuang, dan sebahagian daripada mereka sudah terkorban. Mungkin kita boleh rujuk dalam rekod-rekod siapakah mereka yang terkorban ketika mempertahankan negara, dan kita akan dapati semua nama ni ada. Melayu ada, Cina ada, India, Serani pun ada, bahkan yang daripada Sarawak dan Sabah, Iban, Kadazan, of course, kan, semua ada. Dan itu menunjukkan bahawa apabila negara kita ini diancam dari sudut keselamatannya, kita akan dapati semua kaum akan tampil, berjuang, dan sehingga sebahagian daripada mereka terkorban. Saya rasa perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, negara ini milik semua, dan menjadi tanggungjawab semua untuk mempertahankannya. Okay. So bila kita sebut jasa-jasa dan peranan tokoh-tokoh daripada etnik Tamil ni, bukanlah kita nak buat perbandingan siapa yang lagi baik, siapa yang lagi banyak berjasa dekat Malaysia, tapi sebab kita nak hargai satu sama lain, kita nak tahu semua orang memang buat banyak benda untuk bagi Malaysia ni lebih baik, kan. Jadi harapnya kita dapat take home message yang macam tu lah, bukannya kita nak tunjuk siapa yang lagi bagus, siapa yang paling tak bagus macam tu. Okay? So kita dah nak tutup balik ni.